So sebelum kita mula, saya revise sikit apa yang ada dalam chapter kita ni, chapter 7 ni, apa yang perlu tahu. Okay, yang pertama sekali, okay, kita kena tahu chapter ni adalah berkaitan dengan rotational motion. Okay, rotational motion of a rigid body. Jadi basically dia punya chapter ni dia macam lebih kurang sama saja macam linear motion, macam chapter 2. Okay, dia punya content pun lebih kurang sama saja, cuma apa yang membezakan dia adalah dia punya simbol saja dan dia punya keadaan tu lah. Okay, kalau linear motion tu objek yang bergerak lurus, kalau rotational motion adalah objek yang berpusing. Okay, so yang pertama sekali kita kena tahu berkenaan dengan apakah itu, ada dua benda, angular velocity dan juga angular acceleration. Okay, so untuk kedua-dua ni kita kena tahu cara nak cari dia punya average value dia lah, sama ada average angular velocity ataupun average angular acceleration, di mana formula untuk apa-apa jenis average pun dia punya formula mestilah yang final value. Kalau untuk velocity, final angular displacement tolak dengan initial angular displacement dibahagi dengan time taken. Dan angular acceleration pula, final angular velocity minus initial angular velocity divided by time taken. Okay, itu untuk average untuk kedua-dua ni lah. Okay, dan yang seterusnya adalah instantaneous. Okay, instantaneous angular velocity dan juga instantaneous angular acceleration. So instantaneous adalah, maksud instantaneous adalah value pada certain masa, okay, pada specific time. Jadi cara nak buat, kita perlu differentiate dulu sekiranya kita ada equation of angular displacement. So kita perlu differentiate equation of displacement supaya kita dapat equation of angular velocity. So dari situ kita akan masukkan masa dia lah. Okay, sama jugalah macam angular acceleration, kita perlu differentiate dulu kita punya angular velocity punya equation. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan relation between linear and rotational lah. Linear and rotational motion. Okay, ini penting lah. Okay, kita kena tahu apa hubungkan, macam mana kita nak cari contoh rotational linear motion daripada rotational motion punya quantity. Okay, dan dia punya equation dia simple saja. So untuk displacement, kalau kita nak cari linear displacement S, okay, so dia punya relationship adalah S equal to R theta, di mana theta adalah angular displacement. Untuk velocity, V equal to R omega, omega is the angular velocity. Dan akhir sekali acceleration, linear acceleration is equal to R alpha. Okay, so macam ni sajalah. Tiga benda ni awak kena hafal. Yang ketiga, okay, yang ketiga adalah equation untuk uniform angular acceleration. Okay, so untuk uniform angular acceleration macam linear equation juga. Okay, macam linear motion, uniform acceleration kita ada yang 4 formula tu lah. Okay, sekiranya kita tak hafal ataupun tak ingat dia punya simbol, maybe kita boleh list dulu linear equation punya, linear motion punya equation, 4 equation tu, baru daripada situ kita akan tulis untuk rotational motion punya equation. So kita ada, yang pertama kita ada V equal to U plus AT, kemudian kita ada S equal to UT plus half AT square. Yang ketiga kita ada S equal to half U plus V T, dan yang terakhir sekali kita ada V squared equal to U squared plus 2AS. So ini adalah linear linear punya motion, linear motion punya equation.
Kemudian untuk rotational, dia punya bentuk dia sama sahaja, cuma simbol saja yang bertukar. Okay, kalau V adalah final velocity, so final angular velocity kita akan tulis sebagai omega. U adalah initial velocity, so untuk initial angular velocity kita akan buat omega naught. A adalah acceleration, so ini alpha adalah angular acceleration. Okay, kalau S displacement, angular displacement adalah theta. Dia jadi macam tu je lah. T squared, okay, juga jadi theta equal to half omega naught plus omega t, dan akhir sekali omega square equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Okay. So basically yang awak kena ingat, yang kita akan guna yang ni lah. Yang ni. Okay. So ada 3 benda. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Kita sambung. Hari tu kita dah buat sampai soalan nombor 3. So kita buat soalan nombor 4. An object rotates with angular velocity of 1200 rpm. Then it slows down at constant rate and stop in 2 minutes. Determine the angular acceleration. Okay, kita highlight dulu apa yang diberikan. Okay, yang pertama, angular velocity of 1200 rpm. Okay. Kemudian slows down and stop. Okay, stop pun adalah information yang penting juga. Dan masa daripada 1200 rpm kepada stop tu adalah 2 minutes. Okay, jadi apa dibagi kat sini? So ini adalah dia punya kelajuan putaran dia pada permulaan dia. So ini adalah omega naught. Dan stop, akhirnya dia akan berhenti. So ini adalah final angular velocity omega. Dan 2 minutes adalah dia punya time. Okay. Okay, jadi cara dia sama saja. Kita tengok ada tiga kuantiti di situ. Dan dia suruh cari angular acceleration alpha. Okay, yang A dia suruh cari alpha lah. Okay, jadi cara dia kita akan tengok mana equation yang ada keempat-empat kuantiti tersebut. Ini nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. So yang ada keempat-empat kuantiti tersebut adalah omega naught alpha dan t adalah equation number 1. Jadi kita akan gunakan equation number 1 untuk selesaikan soalan yang A ni. Okay, tapi sebelum tu apa-apa benda yang bukan berada dalam dia punya SI unit, kita tukar dulu kepada SI unit. Contohnya omega ni RPM, angular velocity, dia punya SI unit adalah radian per second. Jadi kita perlu tukar dulu RPM kepada radian per second. Okay, so omega naught equal to 1000 rpm. Okay, tukar kepada radian per second. Cara dia macam mana? Darab 2 pi bahagi 60. Okay, macam mana ni awak boleh tengok kat atas lah cara dia. Okay, yang sebelum ni minggu lepas saya dah ajar dah. Okay, so yang ini kita akan dapat 60 potong 1 ni 2, 20 darab dapat 40 pi radian per second. Okay, kemudian yang kedua 2 minutes. Okay, time dia 2 minutes. Tukar kepada second, 2 times 60, kita dapat 120 second. Okay, itu step yang pertama, kita tukar dulu unit dia kepada SI unit. Okay, step yang kedua barulah kita akan pilih tadi formula apa tadi, omega equal to omega naught plus alpha t. So omega kita 0, omega naught kita adalah 40 pi plus alpha times 120 second. So tekan calculator, kita akan dapat nilai 40 pi divided by 120 second, kita dapat lebih kurang 1/3 pi ataupun 1.047 radian per second square.
Okay, itu A. B. Determine the number of revolution it has turned through in 2 minutes. Okay, number of revolution ini adalah theta. Theta. Okay, cuma theta tu adalah angular displacement. So, nak cari number of revolution, kita perlu cari dulu dia punya theta. Daripada theta tu baru kita convert kepada number of revolution. Okay, satu revolution bersamaan dengan 2 pi radian. Okay, so cari theta dulu lah. So, equation mana yang sesuai, kita boleh pilih, awak boleh pilih mana-mana equation yang sesuai. Okay, kita gunakan equation yang nombor 2 ni lah. Nombor 2. Okay, theta equal to omega naught t plus half alpha t squared. So, masukkan semua nilai 40 pi times 120 plus half alpha kita dah dapat 1/3 pi dan 120 square. So, kat sini kita akan dapat jawapan lebih kurang dalam 7200 pi radian. So, ini dalam radian, kita tukar radian kepada revolution. Okay, nak tukar dia, bahagi dengan 2 pi. Okay, so number of revolution is equal to 7200 pi divided by 2 pi. So, kita akan dapat jawapan 3600 revolution. Okay. Okay. Okay, boleh nombor 4. Kelas? Boleh, sir. Teruskan dengan soalan nombor 5. Boleh, sir. Okay, nombor 5. A rigid body rotates about a fixed axis through a point in the body with uniform angular velocity of 600 rpm. The velocity then decreases at a constant retardation to 300 rpm in 6 seconds. Determine the angular acceleration. Okay, highlight dulu apa information diberikan. So, kita ada rigid body, dia rotates initially, okay, 600 rpm. Kemudian, the velocity decreases to 300 rpm in 6 seconds. Okay, jadi apa yang ada kat sini? So, 600 rpm ni adalah dia punya omega naught initial angular velocity dan 300 rpm ni adalah omega final velocity. Okay, dan ni adalah 6 second, ni adalah masa. Okay, determine the angular acceleration. Alright, so step yang pertama macam yang sebelum ni, RPM ni semua kita tukar dulu kepada radian per second. RPM bukanlah SI unit. Okay, kita tukar kepada SI unit dulu. So, omega naught, okay, 600 RPM. Nak tukar kepada radian, darab dengan 2 pi divided by 60. So, kita dapat dekat sini 20 pi. Okay, radian per second. Okay, dan omega 300 rpm times 2 pi divided by 60. So, kita akan dapat dekat sini berapa tu? 10 pi radian per second. Okay, kita dah convert. Boleh teruskan dengan A. Dia nak angular acceleration. So, kalau ikutkan equation yang pertama yang ada semua. So, kita akan gunakan omega equal to omega naught plus alpha t. So, omega is equal to 300 kan. Ini 10 pi 20 pi plus alpha time dia adalah 6 second. So, kita dapat jawapan
Okay, 10 pi bahagi dengan 6. Kita dapat negatif 5/3 pi. Ataupun dalam nombor bulat, negatif 5.24 radian per second square. Okay, alpha. Okay, B. The number of revolution that body has turned through in the 6 second. Okay. Okay, so dia nak cari number of sama macam tadi. Kita perlu cari dia punya theta tu. Kali ni saya nak guna equation yang nombor 3. Theta equal to half omega naught plus omega t. Okay. 20 pi plus 10 pi times 6. So kat sini kita dapat 20 tambah 10, kita dapat 30 pi. 30 pi 1, 3 dapat 90 pi radian. Nak tukar kepada number of revolution, kita akan bahagi dengan 2 pi. So kita akan dapat jawapan 45 revolution. Okay, untuk C. Okay, determine the extra time needed by the body to come to a stop if it continues to slow down at the same rate. Okay. So kali ni soalan ni dia tanya apa? Dia nak extra time needed by the body to come to a stop if it continue to slow down at the same rate. Same rate tu maksudnya dengan acceleration yang sama lah. Dengan acceleration yang sama. So timeline dia macam ni. Okay, nak faham? Okay, start dia punya ni adalah 20 pi. Kemudian dia semakin perlahan 10 pi ni dia punya omega angular velocity dia. Dan akhirnya stop. Okay, stop angular velocity adalah kosong. Jadi masa daripada 20 ke 10 ni masa yang diambil adalah 6 second. Kali ni dia tanya apa? Dia tanya extra time needed by the body to come to a stop. So extra time tu daripada 10 ni ke kosong. So ini yang dia nak cari. Okay. So untuk daripada sini ke sini, okay, ada satu dia kata slow down at the same rate. Same rate tu maksudnya acceleration dia daripada awal sampai dah habis. Dia punya acceleration dia sama sahaja, iaitu negatif 5/3 pi. Square. Okay. So nak cari time ni kita boleh gunakan alpha ni. Okay, omega 10 pi ni sebagai omega naught dan omega yang kosong ni sebagai dia punya final angular velocity omega. Jadi kita boleh pakai equation omega equal to omega naught plus alpha t. Okay, kita nak cari t ya. So omega kita, final kita kosong, initial kita 10 pi. Plus alpha kita negatif 5/3 pi. Time. Okay, so masukkan nilai, kita akan dapat jawapan okay, time. The extra time is 6 second. Okay. Jadi macam itulah. Soalan nombor 5. Okey. Kemudian kita buat soalan nombor 6. A wheel starting from rest rotates with a constant acceleration of 2 radian per second. Okay. Starting from rest. So maksudnya dia punya initial angular velocity adalah kosong. Rotate with a constant acceleration of 2 radian per second. So ini adalah dia punya alpha. Alpha. How far is the wheel turning after the 3 second interval?
Okay, how far is the wheel turning after the 3 second interval? So ini information yang ketiga yang dibagi, iaitu time taken. Okay, dan yang terakhir sekali dia nak tanya how far is the wheel turning. Jadi dia tanya theta. Okay, so yang A dia suruh cari theta, dia bagi omega naught, dia bagi time, dia bagi alpha. Okay, jadi kita boleh pakai equation theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Okay, so yang ni kosong plus half times 2 radian per second square darab dengan 3 second square. So kita dapat 9 radian. Okay, B. What is its angular velocity after 30 turns? Okay, after 30 turns. So ini adalah info yang baru dibagi 30 turns. Dan dia suruh cari angular velocity omega. Okay, so kita ada omega, kita ada omega naught, omega tak ada, kita ada omega naught, kita ada alpha 2 radian per second, 3 second ni tak boleh pakai dah. Okay, dan kita ada 30 turns. 30 turns ni dalam revolution, so kalau kita nak pakai, kita kena tukar dulu 30 turns ni kepada angular displacement theta. So first kali kita tukar dulu 30 turns ni kepada radian. So theta is equal to 30 turns times 2 pi. Nak tukar kepada revolution ke radian darab 2 pi sahaja. So dapat 60 pi. Okay, so dah ada 60 pi, kita dah ada theta. Kita nak cari omega. Okay, kita boleh pakai equation omega square equal to omega naught square plus 2 alpha theta. So alpha omega naught kita kosong plus 2 darab 60 pi. So dekat sini tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 27.5 radian per second. Okay. Okay, itu soalan nombor 6. So basically macam tu saja. So chapter chapter 7 ni memang macam tu saja. Dia punya jenis-jenis soalan, pattern-pattern soalan tu lebih kurang macam tu je lah. Okay, dia akan bagi 3 information. Dia suruh cari lagi satu. Jadi kita akan pilih equation yang paling sesuai untuk kita gunakan. Okay, sekarang kita dah habis example, kita tengok soalan tutorial. Saya cuba cari soalan yang lain sikit. Okay, kita boleh cuba tengok. Okay, tengok soalan nombor 11. Nombor 11 ni macam complicated sikit. Okay, the tires of a car makes 65 revolution as the car reduces its speed uniformly from 95 km per hour to 45 km per hour. The tires has a diameter of 0.8 meter. What was the angular acceleration of the tires? Okay, kalau kita tengok dekat sini, apa yang dia bagi? 65 revolution. Okay, ni dia cerita pasal tire lah, pasal tayar. Okay, 65 revolution. Okay, as the car reduces its speed uniformly from 95 to 45 km per hour. Tire has a diameter of 0.8 meter. Okay, apa yang bagi ni? Ni 65 revolution ni adalah theta. Okay, theta. Ni 95 ni adalah final initial velocity u. Ini linear. Dan ni v. The tire has a diameter of 0.8 meter. So ini adalah diameter of tire lah. Diameter. Okay.
what was the angular acceleration of the tire. So dia nak cari angular acceleration. So first step, kita dah ada theta. Theta ni pun 65 revolution ni pun kita perlu tukar dulu kepada radian. Kemudian kita ada linear velocity. Jadi linear velocity tak boleh pakai dalam equation rotational motion punya equation. Jadi kita perlu tukar dulu u ni kepada omega naught, iaitu initial angular velocity. Jadi tapi sebelum tu, semua benda yang kilometer per hour ni kita tukar pada meter per second dulu. So u sama dengan kilometer per hour tukar kepada meter per second. Kita akan darab 10/3 bahagi dengan 3600. Okey, so yang ni kita dapat 26.39 meter per second. Dan V 45 times 10 power of 3 kita dapat 12.5. Okey, sekarang kita dah buat dalam SI unit. So sekarang kita kena convert daripada U kepada omega naught. Okey, so ini kita akan gunakan yang relationship di antara omega dan angular velocity dan juga linear velocity. So U equal to R omega naught. Okay, radius ni kita dibagi diameter. So radius is equal to diameter divided by 2. So 0.8 divided by 2 kita dapat 0.4. So 0.4 times U dia 26.39. So kita dapat omega naught is equal to 65.98 radian per second. Dan V equal to R omega. So yang ini kita dapat 12.5, 0.4. So omega is equal to 31.25. Okay. So dah dapat omega naught, dah dapat omega. Kemudian theta pula kita tukar kepada radian. 65 revolution times 2 pi dapat 130 pi radian. Okay, so barulah kita boleh cari angular acceleration. Okay, kita boleh pakai equation V squared equal to U squared plus V squared buat silap. Okay, ni linear. Saya pun silap kadang-kadang. Omega squared equal to omega naught squared plus 2 alpha theta. Okay, omega naught kita omega kita 31.25, omega naught 65.98 plus 2 alpha theta 130 pi. Okay, so kita akan dapat alpha ataupun angular acceleration is equal to negative 4.13 radian per second square. Okay, so ini A. Okay, B, if the car continues to decelerate at this rate, how much extra time is required for it to stop? So ini soalan dia sama macam yang tadi tu. Okay, so dia kata dia nak suruh cari extra time required. Okay, so daripada 45 km per hour ke kosong, berapa dia punya masa. Jadi kita boleh jadikan kosong tu sebagai kita punya final angular velocity dan 45 tu iaitu 31.25 sebagai initial. Okay, yang ini sebagai initial. Tak, saya tulis kat sini lah B. B. So ini akan jadi kita punya initial. So omega naught kita akan jadi 31.25 radian per second. Dan omega is equal to kosong.
Okey, dan alpha kita akan menggunakan negatif 4.13 radian per second square. Okey, dia nak cari time taken. Okey, jadi kita boleh pakai equation omega equal to omega naught plus alpha t 0 omega naught 31.25 plus negative 4.13. So the extra time needed for the wheel to completely stop is 7.57 second. Okey, jadi itu soalan nombor 11.